لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بنور الحلم اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا فهم النبيين وزدنا علما نافعا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والجمال والكمال والإكرام اللهم إني أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك أبدا يا الله يا حكيم يا قدير يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين شيء لله لكم الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana di pagi ini dapat sama-sama kita mengulang kaji, iaitu berkenaan dengan satu hadis yang panjang yang akan kita bacakan pada pagi ini, iaitu berkenaan hadis yang telah diriwayatkan oleh ahli al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Bukhari telah meriwayatkan satu hadis yang panjang, iaitu berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Tapi di sini lebih banyak pada Isra' dan Mi'raj yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Malik bin Sa'nah bin Sa'sah radhiyallahu ta'ala an. Qala, kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sedang aku berbaring di Hatim. Apa itu Hatim? Iaitu tempat antara Baitillah dengan Maqam Ibrahim. Itu namanya kawasan Hatim. Hatim yakni kawasan antara Maqam Ibrahim dan Baitillah, dekat tengah-tengah tu. Dalam riwayat setengah kata Nabi sedang bersandar dekat Maqam Ibrahim tu. Nabi sedang bersandar. Ada yang setengah riwayat katakan Nabi sedang baring di kawasan Hatim tadi tu, antara Baitillah dan Maqam Ibrahim. Tiba-tiba datang akan daku malaikat, membelah ia malaikat dari sini ke sini. Dari sini ke sini, yakni min huna ila huna dalam hadis tu. Maksudnya malaikat itu membelah daripada kanan ke kiri. Tu malaikat Jibril belah. Dia bukan macam operation. Kalau operation dia atas ke bawah, malaikat belah daripada kanan pergi ke kiri. Maka mengeluar ia malaikat akan hatiku. Ni kelebihan mukjizat Nabi belaka ni. Nabi ni kalau kena belah dada pun Nabi tak sakit. Jangankan kata belah dada, cabut hati tu pun Nabi tak rasa apa-apa. Kita kalau cabut hati tu meninggal lah jawapan ni. Nah, kalau belah tanpa bius pun meninggal lah. Ini Nabi tu dicabut dada Nabi, ambil bawa keluar hati pula.
Dan didatangkan akan daku satu tos, yakni satu batil daripada emas yang penuh di dalamnya, di dalam emas tadi itu akan iman. Tas tu maknanya satu cawan. Kalau guru dalam kitab Kifayatul Muhtaj kata macam piala lah. Piala satu cawan yang tu besar. Nah, maka dibasuhnya malaikat Jibril akan hatiku dengan air Zam-Zam. Tengok Nabi, malaikat Jibril basuh hati Nabi tu dengan air Zam-Zam. Sebab itu kata Tuan Guru Haji Abdullah Setepah, kan, minuman doa yang paling elok untuk air Zam-Zam ini ialah penerang hati. Air Zam-Zam yang paling elok doa dia ialah untuk penerang hati. Ataupun doa untuk air Zam-Zam ini ialah menyembuhkan penyakit. Maknanya air Zam-Zam ini digunakan oleh malaikat Jibril untuk membasuh benda yang tak baik. Nah, untuk benda yang tak baik. Kalau lah orang kata, Tok Guru kata dulu, bolehlah kalau minum air Zam-Zam ni berdiri menghadap kiblat, lepas tu doa apa yang nak. Itu memang betul lah atas hadis yang lain. Tapi antara faedah air Zam-Zam ini, bila nak minum air Zam-Zam itu, maka niatlah untuk membuang segala mudarat dan menarik segala manfaat. Itu niat secara umum. Maknanya segala mudarat yang membawa kita tak selesa, mudarat yang membawa kita ni tak berapa sihat, kita minta Allah Ta'ala hindarkan. Dan segala manfaat daripada air itu, dan segala manfaat yang Allah Ta'ala nak bagi, maka kita minta. Jadi daf'ul, menolak mudarat dan mengambil manfaat ini bukan hanya pada minum air Zam-Zam. Bahkan dikatakan ulama, menolak manfaat dan menolak mudarat dan menarik manfaat ini berlaku pada tiap-tiap ibadat. Bila Allah Ta'ala kata allazina amanu wa amilus solihat, orang-orang, mereka-mereka yang beriman, maknanya kepercayaan kepada Allah akan sebagai kepercayaan yang tulen. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Bila sebut perkataan amal soleh ini, iaitu mereka yang menolak segala mudarat dan menarik manfaat. Itu maksud amal soleh. Amal soleh ni maknanya kita sedang menarik manfaat apa yang daripada Allah Ta'ala bagi manfaat. Sebab amal soleh semua manfaat. Tidak ada satu amal soleh itu sia-sia. Allah Ta'ala tak ciptakan amal soleh itu sia-sia. Semua amal soleh yang dilakukan itu adalah manfaat. Kita masuk kelas pagi ni, kuliah dengar subuh pagi ni, manfaat. Kita semayang subuh berjemaah, manfaat. Menolak mudarat, menarik manfaat. Tu. Begitu juga minum air Zam-Zam tu sendiri. Air Zam-Zam itu sendiri sifatnya menarik manfaat dan menolak segala mudarat. Baik. Kemudian ditangkupkan, kemudian diulangnya, dan diperbuat seperti yang demikian tersebut itu. Kemudian didatang akan daku seekor binatang kecil sedikit daripada baral. Baral, tahu baral? Baral ni, kalau sebut baral ni cerita Piramli lah yang paling itu bodoh. Baral, unta, kelabu asap makan belacan tu semua keluar. Baral ni orang panggil apa? Baral dia nak kata keldai bukan, nak kata kuda bukan. Macam kuda padi macam tu lah. Tu baral. Nah, orang panggil baral, setengah kata biral. Dan didatangkan akan daku seekor binatang yang sedikit kecil daripada baral, besar sedikit daripada keldai. Nak kata keldai bukan. Tak boleh kata kita baral tu keldai. Sebab keldai binatang lain. Baral tu macam kita kata apa, kuda padi lah kot. Baral ni. Nah, kuda yang kecil tu.
nak kata besar pada keledai, kecil tengah-tengah. Warna binatang itu, binatang yang Nabi malaikat Jibril bawa itu ialah putih. Dipanggil orang akan binatang itu akan burak. Nama binatang tu burak. Kisah burak ni nak boleh bawa Rasulullah ni pun panjang cerita kisah burak ni. Binatang-binatang dalam syurga. Nah, pada ketika mana malaikat Jibril menawarkan semua binatang-binatang kat dalam syurga, siapakah di kalangan kamu yang nak membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas undangan Allah Taala? Oh, pada ketika itu berebut macam-macam jenis binatang. Nak kuda, nak itu, nak ini. Tak binatang dalam syurga kita pun tak tahu binatang macam mana. Nak berebut semua binatang nak bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali bagal, kecuali burak, bagal pula dah. Kecuali burak tadi. Burak tadi duduk kat belakang pokok syurga tu. Lalu malaikat Jibril tanya pada burak, "Hai burak, kamu tak suka ke nak bawa ni tawaran Allah Taala ni?" Kata burak, "Aku ni dalam banyak-banyak binatang syurga, aku rasa akulah yang paling tak lawa." Kan? Aku ni paling tak lawa lah. Hak ni burung lah, ini atulah, inilah. Nah, takkanlah Nabi nak naik aku. Maka oleh kerana dia merendah diri, hati tu nak, tapi merendah diri. Sebab apa? Rasa dia meminta layak. Maka Allah Ta'ala kata Jibril, suruh burak yang bawa Nabi. Bila burak bawa Nabi, dialah orang paling excited, accent terlebih dalam syurga. Bukannya main-main. Contohlah kata kan, orang nak parking kat VIP tu, kenapa tak parking situ? Saya ni buat kereta kancil buruk takkanlah nak parking kat VIP tu bang. Saya pernah dulu waktu buat kereta kancil dulu kan, pernah kancil, buat kereta kancil. Zaman waktu tu pinjam kereta kancil orang. Kereta kancil bawa 60 km ke highway tu, rasa dah macam 110 dah rasa tu. Kereta kancil tu kan kecil kan, itu rasa dah laju dah, tengok meter lah baru 60. Kereta kancil tu. Waktu tu pergi ceramah dekat satu masjid dekat belah-belah Kuala Lumpur. Parkinglah kat tempat penceramah tu. Kita nak ceramah kat situ, kena halau. Betul. Kena halau. Kena halau. Cik, tak boleh parking sini cik. Sini untuk parking penceramah je. Saya tengok poster saya kat depan masjid tu. Kau ni tak tengok poster ke apa depan tu muka aku tu? Saya pun dengan rendah hatinya keluarlah daripada parking tadi. Mungkin sebab naik kancil kot. Kancil pun macam nak untuh lah kancil tu. Bawa ribut kancil tu, pergilah parking kat awam. Bila parking kat tempat awam, orang bising, "Kenapa parking kat sana ustaz?" Dah parking kat sini tak kena, parking sana tak kena. Lah sekali tu orang panggil lah, "Ustaz, bas sini kunci kereta, parking dekat sini." Tapi saya masuklah, saya bagi kunci kereta kancil tu, dia parking kan. Elok nak keluar tu, saya buka tingkap, sikit kat depan security tu tadi, yang halau tadi tu. Main-main. Macam ni lah, ibarat gitu lah. Waktu burak tadi tu, waktu nak dipilih tu, dia rasa dia lah yang paling tak layak. Yalah, nak bawa binatang, dia kata, akulah barangkali tak kalah Nabi nak naik, nak menunggang aku ni dah lah binatang tak cantik lah, nak banding binatang lain. Oleh kerana ada tawaduk itu, maka Allah Ta'ala angkat dia. Sebab itu kata ulama, man tawadu'a rafa'a. Sesiapa yang merendahkan diri kepada Allah, rafa'a, Allah Ta'ala akan angkat dia. Ulama-ulama dulu mengarang kitab sebab mereka nak bangga ke dengan kitab mereka? Tak ada pun. Tak ada pun dia kata mereka ni nak bangga. Imam Nawawi tu orang berada, orang jutawan. Tak ada. Imam Nawawi orang miskin. Imam Syafi'i orang miskin. Nampak? Kalau kita tengok ulama-ulama kita yang di Tanah Jawi ni, Syekh Daud Al-Fatani ke, Syekh Ahmad Fatani ke, Tok Kenali ke, walaupun mereka itu dikenali oleh pembesar-pembesar, tapi mereka itu hidup dalam keadaan miskin. Nampak?
karya karangan-karangan mereka itu yang menyebabkan mereka itu jadi terkenal. Terkenal mereka itu sebab bila pada lepas pada meninggal, lepas pada mati. Syekh Daud As-Sunhaji, tuan bagi kitab matan Jurumiyah tu. Ya, tuan bagi kitab Jurumiyah. Diriwayatkan dia orang Maghribi, orang As-Sanusi, orang Maghribi. Kitab matan Jurumiyah tu orang Maghribi. Waktu dia karang kitab matan Jurumiyah tu, waktu tu dia tu sendiri rumah pun tak ada. Syekh Daud As-Sunhaji, tuan matan Jurumiyah. Kalau orang ngaji pondok dah tahulah matan Jurumiyah ni. Nah, Jurumiyah tu boleh katakan satu pondok seluruh pengajian satu dunia mengaji kitab tu. Bukan sebarangan kitab tu. Kitab Nahu yang pertama tu. Nah, satu dunia mengaji kitab. Padahal kitab Nahu sekarang ni dah macam-macam silibus, macam-macam jenis. Nahu ada, Nahas ada, habis semua ada. Tapi kitab matan Jurumiyah tu dikarang oleh ulama As-Sunhaji tu. Nah, Syekh As-Sunhaji tu dikarang dalam keadaan apa? Dia ni orang terkenal kan, tak ada, orang miskin, tawaduk. Tapi karangan dia tu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala angkat darjat dia. Allah Taala angkat dia punya ilmu tadi tu, walaupun kitab tu simple, nipis je kitab tu, orang ambil manfaat, istifadah daripada ilmu dia, daripada zaman dia sampai sekarang. Tak putus-putus. Nah, hatta setengah dia kata ulama belah Syria kata setengah daripada mukjizat Nabi SAW ialah matan Jurumiyah. Terkejut saya dengar waktu belajar dengar tu. Matan Jurumiyah ni antara mukjizat Nabi. Nah, lalu saya tanya kata dia, macam mana tuan guru Syekh? Mukjizat Nabi ni matan Jurumiyah. Jurumiyah ni lepas daripada Rasulullah. Dah jauh dah lepas daripada Nabi. Kata dia, kalaulah satu dunia membaca Al-Quran dengan mukjizat Nabi, maka ulama Syekh As-Sunhaji tu adalah pewaris Nabi. Dia tu sendiri jadi mukjizat bagi Nabi. Tanda ulama yang sangat-sangat masyhur. Karangan dia tu dibaca pada seluruh dunia. Tak ada lagi orang baca kitab satu dunia melainkan kitab hadis. Kalau kitab hadis lah, kalau kitab fiqh ada orang baca tak baca, tapi kalau matan Jurumiyah satu dunia baca. Kerana apa? Kerana ulama dia tawadhu', man tawadha'a rafa'a. Kitab tu dikarang. Karang Syekh As-Sunhaji karang, lepas daripada karang dia pergi dekat sebatang sungai. Ni nak tengok ulama dulu. Dia ambil kitab tadi tu letak kat dalam sungai. Dia berdoa, ya Allah, sekiranya kalaulah aku karang kitab ini ikhlas kerana-Mu, maka Engkau patahkan balik kitab tu datang sini balik. Sungai arah ke sana. So kita katakan sungai daripada kiri ke kanan. Letak kitab ni, kalau sekiranya aku karang ni ikhlas kerana-Mu, maka esok kitab tu ada kat sini balik. Kalau sekiranya aku karang ni ada tunjuk rasa nak riak dengan orang ke, ada rasa-rasa nak bangga dengan orang ke, maka kau tenggelamkan kitab ni. Nah, tu ulama dulu. Dia cabar, bukan cabar, dia cabar Tuhan ada keikhlasan dia tu. Maka dia pun lempar, letak kitab tu dalam sungai, hanyut kitab sungai. Nampak? Hanyutkan kitab tu dalam sungai. Ada kalau pergi Maghribi nanti boleh tengok. Kitab Syekh Daud As-Sunhaji tu hanyutkan tu, kitab matan Jurumiyah tu. Bila lah besok pagi datang balik kat sungai tu, tengok kitab tu ada dekat tepi sungai tu. Kering je kitab tu. Nampak tu? Tu ulama dulu. Tawadhu', rendah diri kepada Allah, Allah Taala angkat darjat dia. Nah, kita sekarang ni karang kitab memang betul dah mengarang-mengarang. Nah, belum apa-apa lagi dah letak master lah, apa lagi? Datuk Profesor lah habis bubur semua nak bubur kat situ. Boleh kata Tok Guru kata nak bubur. Nak bubur tak ada masalah, tapi jangan kita berbangga dengan title tu. Faham ni? Kalau kita tengok ulama-ulama dulu, apa title yang mereka pegang? Al-Faqir ilallah. Itulah title dia. Orang yang sangat fakir kepada Allah. Tak ada nak kata dia ulama besar ke. Yang kata dia ulama besar bukan dia, anak murid dia. Anak murid memanglah kata Tok Guru dia ulama besar. Tok Guru pernah mengaku. Pernah mengaku. Tok Guru pernah dengar Tok Guru, saya lah Tok Guru.
Kecuali ada seorang kat Kelantan tu. Tu iyalah tu cerita lain. Yang mengaku jadi tok guru ada juga. Nak muda-muda nak ngaku jadi tok guru, masalah tu. Tok guru pun kata dia fakir, tok guru pun kata dia tak ada ilmu. Tak. Saya ingat dulu waktu kisah Sultan Muhammad Al-Fatih dulu. Zaman Sultan Muhammad Fatih ni, satu hari datang dua orang anak murid bertengkar. Dua anak murid bertengkar. Anak murid bahagian sekolah agama dengan anak murid bahagian akademik. Zaman Sultan Fatih dah ada bahagian akademik, maksudnya belajar sains, belajar biologi, belajar geografi, macam itulah. Datang dua orang anak murid ni. Kata anak murid kata depan sultan, kata dia, "Sultan, dia ni menghina guru saya. Dia kata guru saya yang paling tak alim lah, yang paling tak bagus." Lepas tu kata anak murid sebelah ni pun cakap benda yang sama juga. Dia juga telah menghina guru saya. Dia kata guru saya tak bagus. Sedangkan guru saya ni alim, pandai dalam ilmu sekian-sekian, ilmu sains, ilmu fizik, ilmu ... my, tak kira lah ilmu apa benda tak tahulah. Kata yang sebelah ni, aku tu guru saya alim hadis, alim fiqh, alim tafsir, alim tasawuf, alim tauhid, dua-dua berlaku alim. Anak murid. Lalu sultan kata, baiklah, kalau kamu kata guru kamu yang terbaik, kan? Kalau kamu belah sini kata pun guru kamu guru yang terbaik, okey, saya nak kamu duduk dia diam-diam kat sini. Sultan Muhammad Fatih buat apa? Panggil tok guru diorang. Panggil tok guru. Datanglah dua orang tok guru tadi, yang bahagian ilmu dengan bahagian ilmu agama dan bahagian ilmu akademik ni. Maka Sultan Muhammad Fatih tanya tok guru ni, "Kamu kenal tak tok guru yang ustaz cik guru yang kat depan tu?" Kata yang guru agama, "Aku kenal dia, wahai Sultan." Sultan Muhammad Fatih tanya lah yang belah sini, "Kau kenal tak guru sebelah ni?" "Aku kenal dia, Sultan." Lalu Sultan Muhammad Fatih tanya, "Di antara kamu berdua ni, siapa di antara kamu ni yang lebih alim?" Anak murid kata, "Tok guru dia alim." Maknanya kau alim. Kata tok guru A, tok guru depan tu lagi alim daripada saya. Dia pun tak ngaku. Kata tok guru belah sini, "Tak, awak lagi alim daripada saya." Nampak tu. Tok guru tak pernah mengaku kata dia alim. Tak, Imam Syafi'i orang kata, tu Imam Syafi'i al-allama alim al-mujtahid itu anak murid yang gelar. Itu gelaran daripada orang lain, bukan dia sendiri yang gelar diri dia. Kita baru dapat pangkat tak cakap. Ambuhai, baru jaga security pintu masjid dah berlagak orang main. Pangkat tu betul, tapi jangan kita berbangga dengan pangkat tu kita pula. Itulah kata dia, burak tadi tu. Kata musannif, warna binatang itu disifatkan oleh Nabi SAW putih, dipanggil orang akan burak. Sekarang ni dulu ada kan burak oil, ada lagi ke sekarang ni? Kat belah-belah utara banyak. Jauh satu persatu langkahnya sepemandangan mata. Burak ni dia punya langkah dia, Nabi kata satu langkah burak ni jauh semata memandang. Jauhnya. Tak, burak ni dia kaki dia ada 4. Waktu dia naik bukit, kaki depan dia pendek, belakang dia jadi panjang. Waktu dia turun bukit, kaki belakang dia pendek, kaki depan dia jadi panjang. Tu kata tak boleh nak sifatkan binatang jenis apa. Binatang syurga ni semua pelik-pelik. Kita pun tak tahu binatang jenis macam mana. Tak, maknanya waktu naik bukit, dia jadi sebab apa? Sebab bila dia naik bukit, kalaulah dia dengan kaki 4 yang sama panjang, maka Nabi akan mendongak. Nabi akan mendongak atas burak tu. Kalau dia turun bukit dalam keadaan kaki 4 sama-sama panjang, maka Nabi akan menunduk ke depan. Jadi kalau dia naik bukit, kaki depan dia pendek, kaki belakang dia panjang, maknanya Nabi duduk atas tu maintain, tak turun-turun. Tengok, binatang pun ada alignment tau, jangan main. Dia pun ada elemen balancing kan, tak bergerak naik tu sama je.
Tengok binatang-binatang syurga, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita dengan burak. Nah, kenapa bertemu dengan burak? Burak binatang syurga. Dah temu burak, insya-Allah masuk syurga, jawapan dia. Kata musannif, kata lagi, sabda Nabi lagi, maka berjalanlah aku bersama-samaku oleh Jibril hingga tiba-tiba Jibril, yakni ke langit dekat ini yang rendah sekali. Maka pintu buka ia Jibril, kata penunggu langit, siapa ini? Jawabnya, aku adalah Jibril. Maka kata penunggu langit yang pertama, siapakah yang bersama-sama dengan engkau? Jawabnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata penunggu langit yang pertama, adakah Muhammad itu sudah dibangkitkan jadi Rasul? Maka jawabnya Jibril, ya, dah dibangkitkan. Maka kata penunggu langit yang pertama, keluasanlah dengan dia, maka sebaik-baik yang datang telah pun datang. Marhaban bi akhil salih wa rajulun salih. Tok malaikat sambut Nabi tu. Nah, setengah ulama kata apa hikmah kenapa Nabi ni setiap langit pertama berlaku benda macam ni. Langit pertama kedua sampai langit ketujuh sama. Sebab malaikat nak dengar perkataan Muhammad itu. Nak dengar. Tak sabar-sabar. Selama ni penduduk bumi je yang dengar Muhammad ni. Nah, sekarang ni dia nak dengar nama Muhammad itu disebut-sebut di setiap pintu langit. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang jemu dengan sebutan Muhammad, itu tanda orang tu tak suka dengan Nabi Muhammad. Jemu. Kenapalah asyik baca selawat, tak ada kerja lain? Itu tandanya orang tu tak suka Nabi. Senang kan? Betul? Orang yang jemu, bosan dengan sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan dulu kan ada kat Malaysia kan ada seorang syekh. Kan Syekh Zainul Asri. Yang mana perkataan dia, setiap perkataan dia selawat. Setiap perkataan dia selawat. Setiap perkataan dia selawat. Kalau kita tengok dari sudut tu, bagus tak bagus? Bagus ya. Setiap perkataan selawat. Tapi ada tak orang yang cemuh dengan dia? Tak nak cakap siapa. Ada tak orang yang tak suka dengan dia? Apa ni cakap-cakap sekejap, selawat kejap-kejap, Nabi tak pernah ajak pun. Nampak tu masalah tu. Kat situ kita menilai dah orang tu jenis orang macam mana. Nah, kejap-kejap selawat. Aziz kan stand macam tu kan. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari sini macam tu kan, dah terbiasa. Hatta kadang-kadang kita ni pun ada yang dah terbiasa macam tu. Kan? Cakap sekejap-kejap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagus tak bagus? Baguslah tu. Itu dah baguslah tu. Apa masalahnya? Tapi kalau orang yang cemuh, apa cakap ni? Dia kiaskan cerita apa? Cerita labu-labi ke apa? Yang jumpa Ibrahim pendek nak meminang anak tau. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Tak? Kiaskan kat situ. Itulah kias yang paling tak betul. Kias kat cerita P. Ramlee. Nak? Sedangkan nilaikanlah sendiri selawat tu sendiri. Selawat yang Allah Ta'ala tuntut kepada kita ni, untuk berselawat kepada Nabi ni berapa kali sehari? Berapa kali sehari? Seorang sahabat jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku jadikan hidup aku ni setiap hari aku jawab kepadamu 10 kali. Apakah memadai? Nabi kata, fa innahu khair, fa in zitta fa huwa khair. Itu sudah baik. Itu sudah baik. Tapi kalau kamu boleh tambah, lagi baik. Dia kata, ya Rasulullah, aku tambah pula lah. Kali ni aku selawat padamu setiap 5 waktu 10 kali selawat. Rasulullah kata, itu baik. Tapi kalau kamu nak tambah, lagi baik. Nabi tak pernah kata cukup. Nampak? Ya Rasulullah, aku jadikan hidup aku sehari ni, kalau 55 waktu semayang, 1 waktu 10, berarti sehari 50 kali. Ya Rasulullah, aku gandakan 100 kali aku selawat kepadamu sehari semalam. Okey tak? Nabi kata, itu sudah baik. Tapi kalau kamu tambah, lagi baik. Nah, nak cakap perintah selawat ni tak ada had limit. Tak ada had limit. Sahabat tu kata, ya Rasulullah, kalau macam tu aku selawat kepadamu 1000 kali sehari, apakah itu sudah baik? Nabi kata, itu baik. Tapi kalau kamu tambah, lagi baik. Wa in zitta fahiya ahsan. Kalau kamu tambah, lagi baik.
Lalu kata dia, ya Rasulullah, aku jadikan hidup aku ni pagi dan petang untuk selawat kepadamu. Waktu Nabi kata, itu adalah sudah memadai bagimu untuk masuk ke dalam syurga Allah dan diampunkan segala dosamu. Habis. Nampak tu? Perintah berselawat ni mana dah had limit? Maknanya kalau kita nak berselawat je sepanjang hari, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ini orang yang cemuh dengan selawat Nabi ni, itulah tanda orang tu memang tak ada rasa mahabbah dengan Nabi. Malaikat-malaikat langit ni, tujuan mereka nak dengar apa? Mereka nak dengar daripada mulut Jibril, sesungguhnya Muhammad sudah sampai. Oh, lega. Lega, seronok. Sebutan itu disebut sebut di langit. Kita sebut Nabi Muhammad pun malas. Qala, kata dia, maka tatkala sudah selesai, kami masuk dia tu, tiba-tiba di langit itu ada Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka berkata Jibril, inilah bapa engkau Adam, maka hendaklah engkau beri salam kepadanya. Maka aku pun Rasulullah beri salam ke atasnya, atas Nabi Adam. Maka dijawabnya Nabi Adam akan salamku. Kemudian bersabda Nabi Adam alaihi salam, keluasan dengan Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Maknanya malaikat Jibril kata, Nabi orang kata, marhaban bi akhi soleh wa rajulun soleh. Orang yang soleh, saudara yang soleh dan anak yang soleh. Apa maksud soleh tadi? Mereka yang menarik segala manfaat dan menolak segala mudarat. Itu makna soleh. Bila sebut soleh yang macam tu, maknanya bila kalaulah kata Nabi ni orang yang soleh, Nabi tak pernah membuat satu yang memudaratkan, dan Nabi sentiasa membuat satu perkara yang bermanfaat. Itulah Nabi. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi kata, kalaulah kita berwajib beriman Allah Ta'ala menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia, kan? Kalau kita wajib percaya dan beriman Allah Ta'ala ciptakan sesuatu itu sia-sia. Tak ada yang sia-sia. Sia-sia pula dah. Tak ada yang sia-sia. Satu benda pun tak ada sia-sia. Wajib beriman tu. Semua Allah Ta'ala jadikan tu tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Engkau tak ciptakan semua perkara ini, ma fis samawati wal ard. Semua perkara yang ada di langit dan bumi ini batil, sia-sia. Kalaulah kita wajib beriman Allah Ta'ala mustahil ciptakan sesuatu perkara itu sia-sia, kita juga wajib beriman Nabi itu tak pernah buat benda yang sia-sia. Tak pernah. Kat situ. Kalau kita, jangan cakap. Kita manusia lain, jangan cakap. Memang kita banyak buat benda yang sia-sia, benda yang tak ada faedah. Nabi wajib kita i'tiqad, Nabi tak pernah buat satu perkara itu sia-sia. Sama seperti apa yang Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi ini, tidak ada yang sia-sia. Wajib i'tiqad macam tu. Tak boleh kata Nabi pernah buat benda sia-sia. Tak boleh. Boleh kalau i'tiqad sedemikian, boleh jatuh kufur, boleh jatuh berdosa besar. Itu orang panggil orang soleh. Waktu kita ni, kita kata al-imam ulama ahlu sufi, dan ulama ahlu sufi, tak, ketika mana mereka pakai jubah, pakai serban, mereka pakai ni, lalu orang kata ya soleh, wahai orang yang soleh. Orang tegur ulama ahlu sufi tu, ya soleh, wahai orang yang, bukan nama dia soleh. Kalau nama dia soleh, panggil je lah saleh tu. Bukan soleh, saleh. Bahasa Malaysia jadi saleh. Weh saleh. Kalau hak pendek sikit pok leh. Hak lagi pendek leh dia tinggal. Orang Malaysia jenis macam tu. Jadi dia kata ya saleh, wahai orang yang soleh. Bila orang tu panggil dia orang soleh, maka kata orang tadi,
labistu libasan salihan walastu minhu. Aku memakai pakaian-pakaian orang soleh ni yang kamu nampak dia pakai kepiah atas kepala ni, dia nampak pakai kain plekat, pakai berjali, nampak macam orang soleh ni. Kata dia, labistu libasan salihan, aku memakai pakaian-pakaian yang soleh ini, walastu minhum, aku bukanlah di kalangan mereka, aku bukan orang soleh. Habis tu, walakinni arju minallah an akuna ma'ahum fil dunya wa fil akhirah. Tetapi aku mohon kepada Allah dengan pakaian yang aku pakai ni, pakai kain plekat, pakai jubah ke, pakai baju, pakai macam ni kita pakai hari ni, aku harap mudah-mudahan Allah Ta'ala sama, ataupun Allah Ta'ala himpunkan aku bersama dengan orang-orang yang soleh di dunia dan di akhirat. Oh, sampai tahap macam tu, tak pernah declare kata soleh. Nak, kita kalau tak panggil kita orang soleh, marah. Faham? Itu dah dengan serobannya, dah berlapis-lapisnya serobannya, nak dengan kain ridaknya. Nak, tu orang biasa-biasa je tu, oi sakitnya hati kita. Nak suruh kita panggil orang soleh juga. La ilaha illallah. Kita lah tak sama dengan tu. Lepas tu setengah ulama' tu kan, tok guru, nak alim-alim macam mana malam-malam cuci tandas. Ada banyak kisahnya tu. Nak, bukannya yang arwah Tok Guru ni Aziz saja, banyak semua je tok guru je ni macam tu. Siang ada sekali kat pondok tu, saya ingat lagi. Kat tu ada seorang budak Kelantan lah. Orang Kelantan duk bismillah, awe. Kalau jemaah lama kenal lah awe tu. Zaman tu saya duduk pondok lagi. Waktu tu dia datang daripada Seremban pergi Macang, daripada Macang datang sini, datang ke Pasir Tumbuh waktu tu. Lepas tu dia tanya, kata dia panggil Yuk lah waktu tu, panggil lah. Dia panggil nama secret tu tak nak cakap dalam ni. Oh, Cik Hamdan tahu lah, Fahmi tahu lah nama hot tu, zaman nama kecil kan. Dia kata, yuk, apa? Ana nak beli kitab lah. Ana cari kitab. Waktu nak cari kitab apa tak ingat. Ana cakap kalau nak beli kitab, pergi kat kedai kat depan tu, ada orang jual. Ada jual kitab. Pergilah. Dia pun jalan-jalan, nampak Tunggu Haji Mat Tendung. Tunggu Haji Mat Tendung tu, alim tu. Dia tu orang panggil zaman tu, dia salah seorang anak murid Tok Selehor. Tok Selehor Kelantan tu, Tok Selehor tu adik kawan baik Tok Kenali. Maknanya lama tu silsilah dia dengan Tok Selehor tu rapat. Tunggu Haji Mat ni, dia belajar dengan Tok Selehor tu. Tok Selehor tu yang kalau pergi belah-belah Kelantan tu ada apa? Lubang suluk dekat tengah-tengah kawasan kubur. Dekat kalang kubur tu, nah, ada satu tempat suluk. Tempat dia suluk masuk dalam lubang kubur tu. Hatta lubang tu lebih dalam daripada lubang kubur. Tok Selehor tu duduk dalam kubur tu. Bulan puasa dia duduk dalam lubang kubur. Kita masuk dalam tu, berdebar. Nak, kalau dekat macam Syekh Muhammad Nur tu ada juga. Dekat Masjid Sungai Cincin tu, kat kamar mak mentua saya tu ada juga lubang kubur. Nak, tapi itu kawasan masjid. Tak adalah berasa seram sangat masuk, tapi masuk lubang tu pun terasa juga rasa masuk kubur tu. Ini masuk kat dalam lubang kubur yang memang kawasan kubur, keliling semua kubur. Kita yang duduk atas kubur tu pun dah berderau bulu roma, ini masuk dalam lubang kubur pula. Nah, jadi Tunggu Haji Mat ni dia jenis memang low profile, ulama tapi low profile, pakai kain plekat. Nah, tengah angkat tonggeng waktu tu. Dia angkat tonggeng kat belakang. Nah, jadi si hamba Allah ni tadi, nah, orang Kelantan panggil awang lah, awang lah. Dia panggil, oi, pocik, nanti petang pocik. Panggil pocik. Bahan pocik tu. Pocik, nanti pocik. Pocik dia jual kitab pocik. Tunggu Haji Mat, ada. Nak beli. Boleh. Masuk kedai. Oh, dia masuk pocik. Sembang macam member tu. Tak kenal.
Tok Guru, padahal Tok Guru besar. Tak, sembah tu, tahu boleh bergelak-gelak kalau semua ni. Kebetulan waktu tu Ana mengajar kat masjid, mengajar budak-budak Quran. Lepas tu lepas habis ngajar Ana turunlah, carilah hamba Allah ni tadi. Oh, tengok sembang sakau. Boleh bergelak-gelak. Nak lepas habis tu Tuan Guru Jimat panggil, "Mak, kerana mana Mak?" Ana kita bila Tok Guru panggil kita tertunduk lah. Kan? Ulama panggil kita tunduk, kata saya habis kelas ni apa tu ada panggil abang. Kita gila istilah kita panggil abang. Abang mak, habis kelas abang mak. Kata, "Oh, ni ada saing hantar ni datang." Kata jumpa nak beli kitab ni. Lepas tu awam waktu tu dia tengok Ana punya takzim pada Tok Guru tu, dia dah macam serba salah. Ni siapa? Ni siapa yang aku cakap ni? Kita lepas habis sembang dengan beli kitab, habis semua keluarlah. Awam pun tanya, "Yuk, tu siapa tu?" Kata, "Itulah timbalan mudi madrasah ni." Ketua ulama Kelantan. "Yuk bu, Tok Guru minta maaf." Tak boleh lupa tu. Tok Guru low profile. Tok Guru pondok ni semua low profile. Mana ada hak jenis pakai jenis semua. Orang kata asal ada je. Yang tak tahan tu tengah angkat tonggeh tu. Waktu dia bagi pokcik je. Pokcik tu kat rumah. Tok Guru mana kisah mu nak panggil apa panggil. Nah. Memang jenis low profile. Tok Guru pondok ni yang Ana tengok semua jenis low profile. Ada satu kisah tu kat pondok tu waktu tu ni cerita pelajar muslimat. Hari bubuk hari 10 Ashura tu. Kan, nanti kita sambung balik cerita merah ni dah panjang cerita ni. Tapi kita nak ambil momen kat sini ni, apa dia? Purak tu yang boleh bawa Nabi tu sebab dia tawaduk. Man tawadhu'a rafa'a. Sesiapa yang tawaduk rendah diri, rafa'a. Allah Taala angkat darjat dia. Nah. Jadi ada seorang Tok Guru tu yang tadi tu anak murid Tok Seleho. Memang alim betul Anak murid Tok Seleho. Depa datang kat pondok Pasir Tumbuh tu pun bukannya depa datang nak mengaji dengan Ayazid Ayapa. Ayazid Ayapa bagi syarat. Kamu datang sini nak ngaji dengan aku boleh. Satu syarat. Apa syarat dia? Lepas mengaji nikah dengan anak saya. Tu syarat dia. Mana? Okey, Fendi, syarat gitu. Nak ngaji boleh. Syarat lepas ngaji nikah dengan anak saya. Itulah syarat yang kalau orang ngaji pondok ni berat tu syarat tu. Nah, Tok Guru nak buat menantu ni, ngaji tak lagi. Itulah Ustaz Leh, Tuan Guru Haji Saleh. Bukan Tuan Haji Saleh sikit, Tuan Haji Saleh Pasir Tumbuh. Sama juga. Jadi low profile. Duk pakai kain plekat. Nah, duduk depan tangga, depan pintu rumah, isap okok daun. Style dia. Okok daun je. Orang tua-tua Kelantan ni biasa isap okok daun. Pakai topi, kopiah dah compa-compa camping dah, baju Tuan Haji Saleh memang tawaduk tu. Jenis tawaduk tu, baju memang duduk kurus Tuan Haji Saleh. Padahal anak murid Tuan Guru Haji Abdul Rahman Lubuk Tapah, anak murid terbaik Tuan Guru Haji Abdul Rahman Lubuk Tapah. Tuan Guru Haji Abdul Rahman ni tuan kitab pedoman sembahyang jemaah. Sahib kitab tu. Kitab pedoman sembahyang jemaah yang kita mengaji kat sini tu. Itulah tu guru dia. Anak murid terbaik dia Tuan Haji Saleh itulah. Datang daripada pondok Lubuk Tapah ke Pasir Tumbuh terus kahwin. Ngaji pun tak sempat. Terus kena kahwin. Datang sebab Tuan Haji Ayazid tahu. Anak murid Tuan Haji Abdul Rahman ni datang nak belajar kat sini, Ayazid pergi cari. Siapa anak murid dia tu? Bayangkan, hari ni datang, besok angkat nikah. Power tak power? Tok Guru dulu. Sebab tu Tok Guru dulu, dia tak berapa nak berkenan anak lelaki. Tok Guru pondok ni, dia anak lelaki dia okey, tak ada masalah. Tapi dia lebih suka pada anak perempuan. Pasal apa suka anak perempuan? Pasal anak perempuan senang nak dimenantukan dengan mana orang-orang yang alim. Mana orang-orang alim kat pondok tu kahwin dengan anak dia. Mana orang alim kahwin dengan anak aku kahwin. Jadi pondok tu hidup Ada orang penjaga. Nak harap anak lelaki belum tentu lagi jadi tok guru. Nak selesai anak lelaki jadi tok garu. Nak harap anak lelaki. Memang kita kata anak tu pewaris, dia pewaris harta, ilmu tak diwarisi. Nah, alim anak memang pewaris tok guru tapi pewaris di sudut harta.
Jadi dia nak sagikan pondok tu hidup, maka Tok Guru minta anak perempuan, cari anak perempuan. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak menantukan. Mana budak-budak ni? Saya nyaris tak kena dulu. Tu yang lari. Jadi Tuan Haji Saleh ni memang jenis low profile. Tawaduk, tak angkat dia sekali. Satu hari tu, hari Ashura tu, 5 orang pelajar muslimat. Ni pelajar muslimat tu sendiri cerita tu, kita gelak je. Kan? Dia hantar berapa buat bubur lambuk. Orang KL lah, belah-belah Selangor. Sebab belah-belah Kelantan, kalau Ashura ni, mereka ada bubur mereka sendiri. Ini mereka buat bubur lambuk tu. Bubur lambuk ni belah-belah sini lah, banyak belah Seremban, orang KL, orang belah ni. Siapa mereka buat bubur lambuk kat situ, datang kat rumah Ustaz Leh, Tuan Guru Haji Saleh. Ustaz dia ketuk pintu, waktu tu saya tengok tu ada orang tua duduk pakai plekat, tak pakai baju. Sokok daun. Assalamualaikum Pak Cik. Pak Cik nak tanya, rumah Tuan Haji Saleh kat mana? Tuan Haji Saleh tengok je orang tu, kau ni tak kenal. Ni tak kenal orang ni. Tuan Haji Saleh kata, Tuan Haji Saleh ada. Puan tanya, kami ni pelajar muslimat pondok, nak hantar bubur lambuk dekat ni. Saya kata, bubur lambuk tengok bubur lambuk. Nak jumpa siapa tadi? Kami nak jumpa Ustaz Leh. Panggil Ustaz Orang semua kita guru panggil Ustaz. Boleh lah, terima je lah. Tuan Haji Saleh tanya satu soalan, kenal tak Ustaz Leh? Soalan mati tu. Awak kenal tak Ustaz Leh? Ada yang menjawab, kami kenal. Padahal cakap tu Ustaz Leh dah tu. Kalau kenal tak apa lah. Tuan Haji Saleh kata, nanti kita panggil dia sekejap. Mari bangun, pakai baju kan, buat kopiah sikit, baru keluar. Ni Ustaz Leh datang, ada apa tu? Muslimah tu letak bubur lambuk tu balik. Malu. Besok tu pelajar muslimah tu cerita kat saya. Pak kata korang cik penyakit, kalau tak kenal tu cakap je lah tak kenal, apa masalah? Kalau tak kenal cakap je lah tak kenal. Tak jadi satu kesalahan kalau kita kata kita tak kenal. Ni awak pergi mengaku kenal, siapa suruh? Tak, esok Ustaz Leh mengajar kita, Ustaz Leh cerita diorang tu. Lagi malu. Kata ulama-ulama mana ada title? Depa title dia orang tu hamba Allah je, tak ada nak kata title alim kabir ke apa. Nak kata ambil title orang paling alim ke, orang paling hebat, tak ada. Title tu lah terburak. Jumpa Nabi Adam. Nak sambung ni? Dah cukup. Wallahu a'lam. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa hizal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa la takilna anfusina tarfata ya rabbal alamin waftah alaina futuhal anbiya'ika wa ilaika ibadikas salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa ahlu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Taqabbalallahu minkum.